memberikan tumpuan kerana ibu bapa perlu kesedaran yang kuat untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Datuk yang dipertua, masa yang mana habis? Terima kasih, Datuk. Saya menghargai lah Yang Amat. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam reformasi. Datuk Speaker, kami tidak melantik juru perunding komunikasi Zionis untuk berkomunikasi dengan rakyat. Kami juga tidak mengupah Zionis untuk memikat hati rakyat. Juru perunding komunikasi kami adalah rakyat Malaysia sendiri. Laungan keramat reformasi yang saya nyatakan tadi adalah hasil nukilan daripada sanubari rakyat Malaysia. Orang Melayu, Cina, India, Iban Kadazan yang mahukan perubahan dan cintakan keadilan dan kebenaran, yang bencikan kezaliman dan kemunafikan, akan menyemarakkan laungan reformasi ini. Laungan reformasi ini bukan sahaja subur di Permatang Pauh, tetapi sekarang sudah bersemarak ke Kalabakan dan ke Baram, dan baru-baru ini ke seantero dunia. Saya baru saja pulang daripada berdialog dengan pelajar-pelajar anak-anak kita di Warwick University, London School of Economics dan Westminster University. Yang berhormat, daripada MUA pun baru pulang daripada universiti yang sama. Anak-anak dan rakyat Malaysia di perantauan, Datuk Speaker, melihat Pakatan Rakyat sebagai parti masa depan yang berpotensi untuk menjana perubahan dan mengangkat martabat rakyat Malaysia. Persidangan kali ini memperlihatkan Pakatan Rakyat berkurangan 4 ahli parlimen. 3 lompat, 1 dipecat. Tetapi dengan kurangnya 4 ahli parlimen, kami dalam Pakatan Rakyat telah berjaya membatalkan rang undang-undang cukai barangan dan perkhidmatan GST daripada diluluskan dalam Dewan Rakyat. Dengan kurangnya 4 ahli parlimen dalam Pakatan Rakyat, kita juga berjaya menangguhkan usaha UMNO untuk meminda Akta ISA yang zalim itu. Apakah pengajaran yang kita perolehi? Angka bukan segala-galanya, Datuk Speaker. Yang penting ialah ahli-ahli Parlimen Keadilan dan Pakatan Rakyat yang komited dan menginsafi kerangka besar perjuangan Pakatan Rakyat akan terus mengangkat suara rakyat dalam Dewan Rakyat yang mulia ini. UMNO mungkin boleh sogok wang untuk 2-3 kerat ahli parlimen untuk memenuhi nafsu serakah politik mereka. Tetapi UMNO tidak boleh menghalang keinginan rakyat Malaysia untuk berubah dan membentuk kerajaan baru di bawah Pakatan Rakyat. Anak-anak muda hari ini tidak lagi membaca Utusan Malaysia. Generasi muda hari ini melayari laman web, blog, Twitter dan Facebook untuk mendapat maklumat sebenar mengenai perkembangan negara. Mereka akan kejar dan buru untuk tweet dengan Permatang Pauh, Ipoh Timur, Gua Musang dan juga Rembau. Sebaliknya, mereka melihat Utusan Malaysia hanya sebagai tisu tandas. Saya difahamkan langganan Utusan Malaysia telah merudum mengikut laporan perangkaan daripada Audit Bureau of Circulation ataupun ABC
daripada 300,000 kepada 70,000 sahaja. Utusan Malaysia tidak menjana pemikiran rakyat yang sehat. Utusan Malaysia tidak membicarakan wacana yang mampu mengangkat martabat orang Melayu. Malahan utusan Malaysia memperlekehkan dan memperbodohkan minda orang Melayu. Bagi utusan Malaysia, pejuang Melayu hari ini adalah Saiful Bukhari. Dan kini utusan Malaysia melalui rencana terbarunya Awang Selamat pada 21 Mac 2010 telah dilihat menghina baginda Tuanku Sultan Selangor kerana baginda membatalkan keberangkatan baginda di program perkasa. Namun, utusan Malaysia tetap kebal kerana utusan Malaysia dimiliki oleh UMNO. Saya telah mengemukakan persoalan dalam Dewan Rakyat ini kepada Kementerian Dalam Negeri, apakah bentuk tindakan yang bakal diambil terhadap utusan Malaysia yang telah mencetuskan isu perkauman dan agama yang sempit. Namun, soalan saya ditolak atas alasan persoalan yang dibangkitkan adalah remeh. Saya nyatakan tadi, harapan generasi baru hari ini, Pakatan Rakyat mampu membawa perubahan. Pengurusan ekonomi serta usaha meningkatkan taraf sosioekonomi di negeri Pakatan Rakyat telah berjaya membuktikan bahawa Pakatan Rakyat mampu mentadbir. Menurut perangkaan MAIDA, dalam tahun 2009, Selangor telah menerima pelaburan sebanyak 6.76 bilion ringgit, kedua selepas Sarawak, yang mencatatkan 8.45 bilion. Itu pun 7 bilion untuk projek aluminium smelting di Bintulu. Selangor mencatatkan pertambahan 20,753 pekerjaan baru. Selangor telah mencatatkan kelulusan projek industri sebanyak 278, yang juga tertinggi di dalam negara. Kerajaan negeri Selangor telah berjaya membawa masuk pelaburan daripada syarikat tenaga solar Qcell daripada Jerman yang bertapak di Science Park 2 Cyberjaya, yang mencatatkan pelaburan bernilai 2 bilion ringgit untuk fasa yang pertama. Kerajaan negeri Selangor, Pakatan Rakyat telah melancarkan projek pembersihan Sungai Kelang yang akan mencatatkan pelaburan dalam fasa pertama bernilai 20 bilion ringgit. Dan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah mengumumkan 4 syarikat telah pun ditawarkan melalui tender terbuka untuk maksud tersebut. Untuk tujuan itu, rakyat meletakkan harapan. Setelah kita berjaya mengurus di peringkat negeri, sekarang rakyat mahu melihat Pakatan Rakyat maju ke Putrajaya. Pertukaran kerajaan adalah perkara biasa dan legitimate dalam sesebuah demokrasi berperlembagaan. Tanggapan bahawa akan berlaku peralihan kuasa akan mengakibatkan keruntuhan ekonomi merupakan satu kenyataan yang meleset. Lihat saja di Korea dan Taiwan serta di Eropah, kerajaan bertukar tetapi ekonomi berkembang pesat. Pandangan yang mengatakan bahawa usaha untuk menukar kerajaan merupakan satu tindakan yang seditious, merupakan satu fikiran yang tidak matang dan gagal menghayati semangat perlembagaan persekutuan serta amalan demokrasi yang sebenarnya. Pakatan Rakyat menghormati prinsip demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Justru itu, susulan 16 September 2008, Pakatan Rakyat berpegang teguh kepada prinsip yang saya nyatakan tadi, iaitu demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Pakatan Rakyat telah mengutus surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bertarikh 18 September 2008
yang mana dalam surat ini, Datuk Speaker, Pakatan Rakyat meminta Perdana Menteri untuk segera memaklumkan kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat untuk memanggil persidangan khas Parlimen selaras dengan Peraturan 11/3 untuk membahaskan peralihan kuasa.